So hello guys, welcome back to my channel. So dalam video kali ni aku nak review satu laptop yang aku baru beli a few weeks back, iaitu laptop daripada Dell, iaitu Dell G15-5515 Ryzen Edition. Ok, sebelum tu aku nak bagi tahu dulu specs untuk laptop aku ni. Ok, laptop aku ni menggunakan AMD Ryzen 7 5800H dengan GPU Nvidia RTX 3060 130W 6GB, datang dengan 16GB RAM dengan 512GB SSD. So without further ado, let's go. Ok, laptop ni mostly diperbuat daripada plastik. Finishing laptop ni jenis matte. Memang susah gila nak lekat fingerprint. Kalau kau tengok dekat body laptop ni, ada macam corak bintik-bintik. Build quality laptop ni memang agak solid. Dekat bahagian keyboard ni, kalau kita tekan-tekan dia, tak mudah untuk flex, tidak mudah untuk melengkung. Hinge laptop ni memang ok, kita boleh buka lid laptop ni hanya dengan menggunakan satu tangan. Screen untuk monitor ni pun tak mudah untuk wobble. Laptop ni tak ringan sangat tapi tak berat sangat. Berat dia adalah lebih kurang 2.6kg. Seterusnya untuk looks dia pula, memandangkan looks ni lebih kepada subjektif, dia bergantung pada orang. Setiap orang dia punya preference tu berbeza. Jadi pada pendapat aku suka dengan looks laptop ni. Looks laptop ni yang bagi aku dia macam lebih kepada minimalist dan professional. Dia tak nampak sangat macam gaming. And then design laptop ni dia ada sikit sentuhan daripada line up Alienware. Jadi kalau korang compare side by side, dia punya body tu aku boleh kata 80% hampir sama lah. So dekat bahagian atas laptop ni dia ada satu logo G menandakan ini adalah line up Dell Gaming. And then dekat bahagian atas keyboard ni dia ada satu ruang udara untuk cooling laptop ni. And then dekat bahagian hinge dia pun ada air ventilation juga. Dekat bahagian screen dia ni aku boleh kata bezel dia agak nipis kiri kanan, tapi bahagian atas bawah tu agak sedikit tebal. Dekat bahagian bawah screen dia ada satu logo Dell. Dekat bahagian belakang laptop ni dia ada dua exhaust yang agak besar. And then untuk sedut semua udara panas tu dia akan sedut daripada bawah laptop. So kat bawah ni ada dia punya air intake lah. Laptop ni datang dengan keyboard warna kelabu. Dekat bahagian kanan keyboard ni dia ada numpad. Power button dia ada dekat area numpad. Actually aku tak berapa power sangat sebab aku tak ada try banyak sangat laptop. Tapi kalau dibandingkan dengan aku punya IdeaPad gaming yang sebelum ni, yang ni dia punya feeling typing tu lagi best sikit. And then dia punya button tu kita boleh tekan lebih dalam lagi daripada aku punya IdeaPad yang sebelum ni. Dekat button F9 sepatutnya ada button G untuk boostkan gaming performance. Tapi yang aku punya ni, dia tak ada logo G tu, tapi kita tekan dia still function as supposed to be. And then aku punya keyboard ni hanya white backlit. Sepatutnya dia ada backlit warna merah. Satu lagi tu yang full RGB. Untuk touchpad laptop ni aku boleh kata dia agak smooth, tapi saiz dia tu macam agak kecil sikit. Saiz dia tu hanya 10.5 darab 6cm. I/O port untuk laptop ni aku boleh kata hampir lengkap lah. Hampir semua benda yang aku perlukan ada. So dekat bahagian kanan laptop ni dia ada dua USB 3.2. So dekat bahagian belakang ni pula dia ada satu port Type-C, satu port USB 3.2, satu port HDMI 2.1, and then satu port power. And then dekat bahagian kiri laptop ni dia ada satu port RJ45 Ethernet dengan satu port microphone dan headphone. Ok, untuk size screen laptop ni adalah size standard untuk semua gaming laptop, iaitu 15.6 inches. Laptop ni datang dengan dua variant refresh rate, satu 120Hz, satu lagi 165Hz. Yang aku punya ni adalah 165Hz. Screen dia jenis IPS dengan 100% sRGB. Peak brightness dia boleh pergi sampai 300 nits. Untuk screen quality dia aku boleh kata hampir sama dengan aku punya external monitor yang lagi supposed to be lagi cantik lah. Tapi mungkin ada perbezaan sikit, tapi tak berapa ketara. Aku boleh kata memang pada mata rasa aku tak ada beza sangat. By the way, kalau kau nak beli laptop ni, dia ada dua variant macam aku cakap tadi, 120Hz dengan 165Hz. Kalau korang ada duit lebih sikit, aku rasa korang berbaloi untuk spend yang lebih tinggi dia punya refresh rate. Sebab yang rendah tu, yang 120Hz tu, dia punya response time tu agak tinggi, maksudnya tak bagus lah. Yang ini dia punya response time tu ok. Dari segi performance, laptop ni memang sebuah laptop yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat powerful. Sebab dia gunakan Ryzen 7 5800H dengan RTX 3060. Untuk Cinebench R23, laptop ni dapat skor sebanyak 1382 untuk single score dan 11600 untuk multi score. Tapi aku tak dapat nak fully utilize kehebatan laptop ni disebabkan ada dua benda. Satu dia punya thermal issue, satu lagi dia punya RAM. So laptop ni datang dengan RAM 16GB
yang sepatutnya cukup. Tapi disebabkan RAM dia menggunakan RAM yang boleh kata macam low end, jadi dia punya, aku tak tahu nak explain macam ni, tapi RAM dia tu tak dapat nak fully utilize sebab bandwidth, tak silap aku, dia ada masalah bandwidth dekat situ. Tapi jangan risau, kalau korang ada duit lebih, korang boleh spend untuk beli RAM yang mahal sikit supaya korang dapat squeeze semua performance dia. And then macam aku kata tadi, masalah seterusnya adalah dia punya thermal performance untuk laptop ni supposed to be bagus, tapi aku tak tahu kenapa dia punya thermal performance tu agak teruk. Every time aku nak main game kurang sikit lah. Tapi kalau aku buat aku run benchmark Cinebench R23 tu, dia punya CPU tu memang akan sentuh over 90 degree, di mana disebabkan masalah tu, dia akan limitkan performance dekat CPU laptop ni supaya dia tak nak rosakkan laptop ni lah. Jadi bila dah hit 90 degree and above tu, dia punya frekuensi untuk CPU tu tak dapat nak cecah kepada 4.4 GHz macam yang di-advertise oleh AMD untuk dia punya CPU ni. Bila aku buka Task Manager sambil run benchmark tu, aku tengok dia punya max tu boleh pergi sampai 3.6, average lah, average lebih kurang 3.6, 3.5. Tapi dia boleh cecah paling laju pun 4.2 and then dia dah thermal throttle. Untuk dia punya setiap event ni, bila kita run satu-satu benda, main game ke, kita run benchmark ke, editing ke, memang kalau aku letak tangan dekat semua dia punya exhaust ni, kita boleh rasa lah angin udara panas tu keluar. Tapi aku tak tahu kenapa dia tak dapat nak cool down laptop ni. Aku dah terbaca masalah utama untuk thermal performance laptop ni adalah disebabkan update BIOS yang terbaru, iaitu tak salah aku BIOS dia 1.6. Disebabkan BIOS update tu, laptop ni dia punya kipas tu macam lambat nak berpusing. Jadi macam kalau kita dah main game, bila laptop tu dah cecah 90, lama sikit baru dia nak pusing lagi laju. Asalnya memang dia pusing juga lah, tapi tak sekuat yang sepatutnya. Jadi dia itu memang ada kebaikan dia lah. Kebaikan dia mungkin tak bising sangat, tapi performance, kau punya thermal performance tu memang akan jadi teruk lah. Jadi dia macam kena sacrifice one another lah. So kalau korang nak best thermal performance, korang akan bising sikit. Tapi kalau korang nak senyap, korang punya performance tu akan drop sikit lah. And then satu lagi, kalau korang macam nak tukar dia punya thermal paste ke apa, kalau kita nak access kepada dia punya heatsink tu, memang agak susah sikit. Sebab dia punya heatsink tu menghadap ke atas keyboard. So kalau korang nak tukar thermal paste tu, korang kena cabut the whole motherboard and then kena baru tukar dari situ lah. So macam laptop kita standard, kalau kita buka belakang dia, kita boleh terus nampak dia punya heat pipe, semua benda tu. So kalau macam laptop ni, kau kena cabut motherboard and then flip motherboard tu, baru boleh nampak. So bagi aku, kalau korang nak buat sendiri macam agak leceh ni. Kalau korang takut nak tukar semua tu sendiri, korang kena pergi kedai lah. Itu bagi aku macam kekurangan dia lah. And then disebabkan dia punya heat pipe tu menghadapkan atas ke arah keyboard, jadi bagi atas ni memang akan jadi panas sikit lah. Tapi jangan risau, aku tengah order barang supaya nak improvekan thermal performance laptop ni. So korang nantikan in my a few weeks, mungkin berapa hari lagi kot. Laptop ni datang dengan webcam 720p. Dia punya webcam tu letak dekat on top of screen laptop ni. Jadi sekarang ni yang korang tengok ni adalah quality webcam Dell G15. Aku sekarang ni ada satu je lighting dekat atas, iaitu lampu ceiling bilik aku ni. So sekarang aku try buka satu lighting. Okay, so lighting ni dekat sini. Audio yang korang dengar ni pun adalah audio daripada built-in mic daripada laptop ni. Dia terletak dekat kiri kanan webcam tu. Jarak aku dengan webcam ni lebih kurang macam, so macam ni, macam sedepa lah. Sedepa ke? Setengah depa. So macam ni audio dia. Test 1 2 3, test 1 2 3, test 1 2 3. So ni ada lighting, ada satu lighting, ada dua. Satu daripada lampu ni ada ring light, satu lagi dekat atas ni lampu ceiling. So aku try buka satu lagi lampu, nak tengok macam mana. So ini ada dua lighting. So bagi aku, kalau sekarang ni lebih cantik, dia kurang sikit noise. So okay guys, kita pun sudah sampai ke penghujung video ni. So by the way, kalau korang berminat untuk beli laptop ni, aku ada jumpa dua tempat yang korang boleh beli secara online lah. Satu daripada macam video previous aku, kau boleh tengok dekat sini. Okay, dekat sini. Satu lagi boleh beli kat Shopee. Aku tengok price range dia. By the way, laptop ni dia ada dua version. Satu yang Intel, satu lagi yang AMD. AMD murah sikit lah, Intel mahal sikit. Tapi bergantung juga lah. Aku ada jumpa yang daripada range harga dia daripada 8,400 sehingga ke
$5,999 daripada $4,800 hingga ke $4,999. So jangan risau, link aku akan tinggalkan dekat bawah, dekat description. So kalau kau nak tanya apa-apa pasal laptop ni, kau boleh tanya dekat comment section below. So thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. See you in my future video. Bye bye.